Silaturahim ni dia paling mudah nak menjaganya mulut je. Jaga mulut selesai masalah. Baik tu orang tua dulu pesan, kerana mulut santan binasa. Dia ada khilaf lah peribahasa ni. Ada orang kata kerana mulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Ada yang kata kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Tak kisahlah yang mana-mana, yang penting because of the sticky rice the coconut milk is spoiled. Itu saja. Itu yang paling mustahak sekali. Sebab mulut santan binasa, sebab mulut habislah mulut itu. Itu yang paling betul sekali. Sedangkan Tuhan beri kita mulut, tangan, bukan nak buat kerja-kerja tak senonoh. Kalau kita tengok bahasa dalam internet ya, Facebook, komen-komen, kenapa kena ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan cara agama kita mengajar? Nabi kita tak ajar cakap begitu dengan orang tua-tua, cakap begitu dengan sama saudara mara, tak boleh. Sebab itu kalau mulut ni anugerah yang sangat luar biasa, nikmat yang tak ternilai. Tapi kalau tak dimanfaatkan, dia jadi bumerang yang merosakkan kita. Sebab itu Nabi ketika nak mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi pesan macam-macam kepada Muaz bin Jabal. Nabi sayang Muaz. Dalam sejarah Nabi sahabat dia ada 140,000 lebih. Nabi tak pernah cium tangan orang kecuali 3 orang saja. Salah seorang yang Nabi cium, Muaz bin Jabal. Nabi cium tangan dia. Seorang lagi Fatimah binti Rasulullah, Nabi cium tangan. Seorang Sa'ad bin Muaz. 3 orang ni saja Nabi cium tangan dia. Kenapa Nabi cium? Uraiannya panjang kerana pekerjaan mereka macam-macam lah sebab-sebabnya. Jadi ketika Nabi nak melepaskan perjalanan Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi pesan, Muaz, pesan orang sana jaga semayang, pesan dia puasa, baca Quran, jihad jangan lupa. Di hujung sekali Nabi jelirkan lidah dia. Wahai Muaz, Nabi jelir lidah, kuf alaika hadha. Kau jaga ni. Nabi jelirkan lidah. Lantas Muaz pun bertanya, ya Rasul, wa inna la muakhazuna bima natakallamu bihi. Adakah kita nanti akan diseksa kerana benda itu yang terjelir itu? Maka jawab baginda Nabi, wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alzinatihim. Hadis Tirmizi. Aku pernah menengok manusia ini dilemparkan ke dalam neraka kerana benda ini, kata Nabi. Sebab itu kalau dapat jaga mulut, silaturahim sama kita boleh terpelihara. Ingat, setiap percakapan kita kepada saudara kita adalah doa. Kita kata sebagai contoh, kita kata dia bodoh, bodoh tu balik kita. Kita kata dia bengong, bengong tu balik kita. Semua cakap adalah doa. Sebab itu orang tua-tua dulu, kalau di rumah dengan anak-anak, dia pastikan dia tak terlepas cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Ingat tak orang tua-tua dulu, kita nakal macam mana pun dia panggil kita bertuah. Bertuah punya anak, pada pecah pinggan dia. Bertuah panggil kita. Bertuah punya cucu. Budak sekarang dengan anak, dia boleh sebut anak dia beruk pada. Macam beruk. Dia panggil anak dia beruk. Tak boleh. Orang tua-tua dulu, macam mana pun keletah anaknya, tetap dia panggil bertuah punya budak. Apa sebab? Dia tahu mulut dia doa. Kalau dia sebut anak dia bertuah, mudah-mudahan anaknya jadi hebat macam hang tuah. Mudah-mudahannya begitulah. Takkan sebut jebat punya budak, payah pula hang jebat leceh. Tuah lah, bertuah punya budak. Saya buat kajian, dia sama dengan orang Arab. Orang Arab, kalau dia nak marah ke anak dia, dia tak sumpah serana. Dia akan sebut bahlul enta. Bahlul. Bahlul ni masalahnya, bila dalam konteks budaya kita, bahlul ni jadi negatif, tak elok. Sedangkan bahlul ni elok. Tapi studio Jalan Empas sudah buat ajaran sesat. Bahlul jadi rosak dah. Dia bahlul ni kalau berdasarkan sejarah, nama seorang ahli falsafah terkenal namanya Syekh Muhammad bin Bahlul, ataupun nama sebenarnya Wahab bin Amir. Dia ini hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia meninggal tahun 806 Masihi di Syria. Makamnya masih ada di Syria. Tuan-tuan boleh Google makam tu. Ada makam Bahlul. Bahlul nama dia. Dia ni bekas hakim. Tapi dia tinggalkan kehidupan mahkamah dia. Dia jadi orang sufi. Jadi orang Arab masa itu, dia harap anak dia kalau tak jadi hebat pun dapat jadi macam Bahlul pun jadilah.
jadi orang cerdik, orang ahli falsafah. Macam kita jenis A sama Sa'id, jenis begitu orang duduk mikir alam, mikirkan bahasa, benda begitulah. Jadi dipanggil bahlul anta. Dapat ke studio Jalan Ampas, dia tukar jadi pelik bahlul macam unta. Unta tak bercerdik, bahlul goblok macam gitulah. Jadi tak, dia bahlul tu nama orang hebat. Tapi terpulanglah pada puan-puan, tuan-tuan balikkan nak manggil anak bahlul, terpulanglah. Takut jiran pula pelik, ngapa balik masjid manggil anak bahlul pula. Jadi susah pula kita. Menyebutkan tentang mulut dan juga bencana tangan ini. Saya teringat ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebutkan dalam dunia ni ramai orang rindu nak masuk syurga. Saya percaya tuan-tuan di sini pun ramai yang pingin sangat nak masuk syurga. Masa wukuf di Arafah pun berdoa macam-macam ayat nak masuk syurga. Tapi Nabi pernah sebut ada orang dia doa nak masuk syurga, tapi ada orang lebih istimewa lagi, syurga doa orang tu dapat jumpa dia. Syurga rindu nak jumpa dia. Wah, ini level tinggi ni. Syurga rindu dekat dia. Siapa golongan itu? Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah sebut al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga sangat rindu kepada 4 golongan. Pertama sekali kata Nabi, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang jaga mulut. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka belanja orang makan. Yang keempat, wa sha'imi fi syahri Ramadan, orang yang happy berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Salah satu yang Nabi sebut, hafizul lisan, orang yang jaga mulut dia. Baik itu tuan-tuan sekalian, maaf kalau kita katakan sekarang ini mulut masyarakat kita ini macam tidak dijaga sangat. Sumpah seranah jadi makanan. Ini agama kita tak menangkan. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, kita biasa dengar syafaat di akhirat, syafaat uzma, syafaat terhebat sekali baginda Nabi SAW. Nabi boleh beri syafaat yang macam-macam. Tapi tahukah kita selain daripada Nabi ada beberapa golongan lagi yang boleh beri syafaat pada hari akhirat? Siapa golongan itu? Pertama sekali yang boleh beri syafaat selain daripada Nabi adalah malaikat. Malaikat boleh beri syafaat. Jibril dia ada syafaat dia. Siapa lagi boleh beri syafaat? Orang alim boleh beri syafaat. Alim ulama boleh beri syafaat. Siapa lagi boleh beri syafaat? Quran boleh beri syafaat. Puasa boleh bagi syafaat. Allah Ta'ala sendiri dia ada syafaat dia. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata, bila nak tutup neraka ni esok, aku angkat ahli neraka ni satu genggam, rum gitu, aku ambil masuk dalam syurga. Hadis kursi. Allah pun ada syafaat dia. Dan salah satu yang boleh beri syafaat kita sama kita, orang Islam. Saya boleh syafaat tuan-tuan, tuan-tuan boleh syafaat saya. Lepas itu dalam satu hadis Nabi cerita pada Abu Sa'id Al-Khudri, "Fawallazi nafsi biyadihi ma min ahadin minkum bi ashadda munasyadatan lillah fi istida'atil haqqi minal mu'minin." Demi Allah, kata Nabi, nanti di hari kiamat orang yang paling bersungguh-sungguh nak tolong orang lain adalah orang Islam. Kita sama kita ni esok. Kita duduk dalam Korea, Masjid Datuk Haji Kamaluddin ini. Kita sama kita akan bantu sama kita. Merayu-rayu depan Allah. Sehingga kata Nabi, istida'atul haqqi minal mu'minin lillah yaumal qiyamah al-ikhwanul ladzina finnar. Dia akan merayu-rayu kepada Allah supaya keluarkan kenalan-kenalan dia daripada neraka. Merayu-rayu, Tuhan tolonglah, ajarlah sikit, tolonglah malaikat kasih saya jumpa sekejap. Dia ejah betul nak suruh saudara mara ataupun kawan-kawan dia ni keluar. Yaqulun, kata Nabi, ada di kalangan mereka itu merayu, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Tuhan, tolonglah, ini orang dulu saya kenal dia. Apa sebab kamu kenal dia? Dia ni dulu puasa sama dengan saya. Dia ni memang masalah sikitlah, masjid jarang pergi, sembahyang pun so-so saja. Tapi puasa dia rajin lah, selalu buka puasa kat masjid, belanja orang buka puasa. Kasih cala dia masuk syurga. Sikit salah apa mau buat, kasih ampun sajalah. Tolonglah Tuhan, ni baik punya orang. Sampai begitu dia merayu kepada Allah.
Patu Rabbana kanu yusalluna ma'ana. Tuhan, tolonglah ini orang saya kenal, kasih dia keluar neraka, masuk syurga lah. Malaikat tanya, apa sayang kau sungguh-sungguh sangat saudara? Tak, ini orang ni yusalluna ma'ana. Ini orang selalu semayang sama saya. Semayang apa? Semayang Jumaat lah. Dia hari lain saya tak tahu mana dia semayang. Tapi Jumaat mesti datang dia. Kasih tolonglah ini macam. Ini orang banyak baik. Kasih keluar. Lagi mau kira saya ni sudah minta tolong lah. Sampai begitu. Ada Nabi sebut, Rabbana kanu yu'ajjuna. Tuhan, ini orang saya kenal. Macam mana you kenal? Ini pergi haji sama saya. KT7 Matak 83. Tapi dia semayang hotel saja, tak ada pergi masjid. Tapi dia pergi haji sama saya. Ini baik punya orang. Selalu belanja disaji dengan Ben Daud. Baik punya orang. Kasih cala dia masuk surga Tuhan. Merayu-rayu depan Allah. Sampai kata Allah, fayuqalahum akhriju man araftum. Okey. Bawa keluar mana-mana orang kau kenal, bawa masuk surga, kata Allah Taala. Sampai begitu Allah Taala membenarkan. Hadis Bukhari Muslim. Allah boleh izinkan kita bawa orang yang kita kenal. Tetapi Nabi sebut orang yang layak membawa orang dan orang yang layak dibawa oleh orang lain itu adalah la yakunul la'anuna syufa'u wala syuhada'u yaumil qiyamah. Kecuali orang itu atas dunia ni dulu kerjanya melaknat orang siang malam. Tak layak.